Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kitab ini dapat kita teruskan lagi membacanya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang dikasihi tuan pengurusi, tuan imam, pegawai masjid, saf kepimpinan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nampak macam tak ceria? Sejuk ke? Sejuk kita kata aircon. No? Tak sejuk no? Alhamdulillah. Malam hari ini kita sambung dalam catatan saya ini adalah tajuk yang masih lagi berkaitan dengan keutamaan sedikit angan-angan. Muka suratnya adalah 41. Betul no? Itu tajuk yang saya, walaupun saya lama tak main tapi saya catat. Tak tahulah tuan-tuan catat ke tidak. Tuan-tuan dah saya main itu sekali singgah sembahyang subuh dalam PKPP. Alah pun PKPP tak. Sebaik ada jemaah saya kenal saya. Ustaz ke? Yalah saya lah tu. Tapi saya tak main berjemaah dengan tuan-tuan lah. Saya main yang belakang tu. Sebab saya on the way nak balik ke Kelantan. Baru dapat berkesempatan untuk balik sebab nak ambil buku sekolah anak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darain. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata tuan punya kitab, jika melihat para sahabat sedang lalai atau mensia-siakan, jumpa tempat dia, mensia-siakan waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru kepada mereka dengan suara yang agak keras. Atatkumul maniyah ratibatan lazimah imma bisyaqawatin wa imma bisa'adah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematian akan mendatangi kalian tanpa boleh dicegah dan dihindari. Kadang membawa kesengsaraan, mati tadi, dan kadang boleh membawa kebahagiaan, mati tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti dan kita yakini bahawa mati itu pasti. Tak ada siapa pun di atas muka bumi ini yang menafikannya. Dan hari-hari kita melihat arti kematian. Tambah lagi di dunia hari ini ada 500,000 orang telah meninggal dunia. 500,000 orang lebih yang kita ketahui mati disebabkan COVID-19. Hak dijangkiti lebih daripada berjuta-juta manusia di seluruh dunia. Maknanya tidak ada satu pun keupayaan yang boleh mencegah kematian.
sama ada nak menghalang, nak melarikan diri ataupun nak menghindarkannya. Baik, yang kita nak bicarakan di sini adalah bukan masalah menghindarkan diri daripada kematian. Adapun yang kita nak bicarakan di sini adalah tentang ramai mana manusia ataupun umat Islam akhir zaman ini dia prihatin dengan mati itu sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun kita tidak sempat bertemu dengan orang-orang yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, contohnya para Nabi Allah, contohnya mereka-mereka yang dilaknat oleh Allah, contohnya umat-umat yang dibinasakan, contohnya umat-umat yang diselamatkan, contohnya umat-umat yang Allah ceritakan mereka dirahmati, umat-umat yang sebelum ini mereka dilaknati, ada yang dihancurkan dengan pekikan, ada yang dibinasakan dengan ditenggelam dalam tanah. Umat Nabi Nuh AS tenggelam dalam air banjir yang besar. Walaupun kita tidak sempat bertemu dengan mereka, tetapi kita masih lagi boleh melihat kesan-kesan peninggalan mereka. Inilah realitinya. Kalau pergi ke Turki, boleh tengok kapal Nabi Nuh AS. Kalau pergi ke selatannya Arab Saudi, boleh tengok Madain Saleh, tempat Allah binasakan umat Nabi Saleh AS. Banyaklah tempat-tempat di dunia ni kesan daripada para Nabi dan Rasul, kesan daripada manusia yang dibinasakan. Contohnya di laut Masin, tempat tenggelamnya korun dan sebagainya. Walaupun kita mengetahui dan kita telah sampai, maknanya tuan-tuan yang pergi buat haji ke umrah ke kan, kalau transit dekat Jordan tu, bolehlah tengok tempat-tempat bersejarah. Tetapi hakikatnya pada hari ini seorang pun tak pernah jumpa dengan mereka-mereka yang hidup pada zaman tu. Ke mana mereka pergi? Tuan-tuan, mereka pergi mana? Mereka telah pun tiada lagi di atas muka bumi. Ini memberi satu indikator ataupun satu alamat yang jelas bahawa mereka satu ketika dahulu pernah hidup di muka bumi dan hari ini mereka telah tiada. Apakah yang berlaku ke atas mereka itu tak berlaku pada kita? Jawapannya berlaku. Cuma kita ni tunggu turn. Dan mungkin barangkali satu hari nanti apabila kita sudah tidak ada di atas muka bumi ini, mungkin cicik-cicik kita kan, cicik-cicik kita dia jumpa satu video. Sebab masa muda-muda duk suka selfie dengan rakam video, tak apa-apa yang dirakamnya. Makan nasi khabu pun rakam juga. Tidak, masak-masak sikit boh dalam video. Katakanlah video tu tak terdelete, cicik kita jumpa, cicik generasi yang ketujuh contohnya, dia kata siapa ni? Tengok serupa muka adik-beradik dia. Sebab adik-beradik dia serupa muka dengan tok wan dia. Tuan-tuan tak? Maka kata mereka, inilah tok dengan tok wan kamu yang hidup 20 tahun yang lalu. Mungkin itu yang berlaku pada kita, mereka. Persoalannya pada waktu di mana kita? Waktu tu tuan-tuan dengan saya di mana? 50 tahun ke hadapan. Waktu itu tuan-tuan saya di mana? Tuan-tuan dengan saya di mana? Mungkin pada waktu itu telah pun tiada di atas muka bumi ini. Maknanya setiap daripada kita tak terlepas dengan kematian. Tetapi kenapa isu yang besar ini dipandang sebelah mata? Ringkas je tengok, tak pandang langsung pun ada. Bahkan dianggap sebagai isu yang tidak besar. Maka mereka banyak menyibukkan diri mereka dengan benda-benda yang lain. Konon-kononnya sibuk. Tidak, tuan-tuan. Konon-kononnya sibuk belajar, sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, sibuk nak membahagiakan keluarga. Banyaklah benda yang dia hendak dibuatnya. Yang memikirkan nak pakai baju waktu hari kenduri pun ada. Bulan lepas dah pakai baju merah, bulan ni nak kena pakai baju hijau, baju oranye tak mau pakai, insya-Allah. Contohnya begitulah tuan-tuan. Maknanya
Kalau disibukkan dengan perkara-perkara begitu, seolah-olah dia menafikan satu benda yang lebih besar daripada apa yang dia fikirkan. Apa yang besarnya tu? Mati telah dianggap sebagai perkara kecil. Maka inilah yang dikatakan dalam hadis ini, kamu mensia-siakan perkara yang kamu tidak boleh hindari. Tuan-tuan, kita lahir di atas muka bumi, kita tak ada kuasa pun. Lahir atas muka bumi, kita bukan boleh berlari macam anak kambing. Tidak. Anak lembu lahir 2 jam boleh berlari. Kita lahir atas muka bumi 2 jam boleh berlari tak? Kalau boleh berlari, riuh rendah hospital tempat orang bersalin tu, tuan-tuan. Pasal apa? Pakak boleh berlari belaka. Tak ada kuasa kita. Samalah juga nisbah dengan kematian, kita juga tidak ada kuasa. Sama ada nak menghindar ke, sama ada nak melarikan diri, atau sama ada hendak menyelamatkan diri. Yang ada adalah satu pilihan sahaja. Yang ada adalah satu pilihan bagi orang Islam. Orang bukan Islam, kita tak bicara ikut dia lah. Popok tu mati pun tak ada hisap dah biasa. Oh, seronok lah tak ada hisap. Seronok tang mana? Tak ada hisap di sana, maksudnya dalam api neraka. Tetapi kita orang Islam ada hisap. Hisap kita sama ada nanti diusir ke neraka, atau disemawa, atau dijemput untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Susah sangat ke kita nak bertaubat. Itu isu dia sekarang. Dan saya duk tengoklah ni pandangan saya secara peribadi. Apa yang berlaku selama 5 bulan sebelum ini, kan, satu musibah yang kita rasa tidak terjangka ni, di luar akal fikiran kita. Macam mana daripada negara China boleh sampai di sini, kan? Kita mula-mula dapat tahu China, Wuhan, kan? Wuhan tu terkena dengan COVID-19 ni, kita rasa seronok betul tak, tuan-tuan? Masa bulan 12 itu, bulan 11, dah hati padan, muka hang jahat sangat. Tu puak-puak uju tu hampir bunuh. Ni Tuhan balas kat hang. Itulah duk makan babi tak sembelih. Kalau sembelih pun haram juga, kan. Itulah duk makan monyet, anjing dan seronok kita, tuan-tuan. Adakah kita tidak menduga, adakah kita menyangka bahawa dia sampai ke negara kita? Dalam persepsi kita jauh, tuan-tuan, asbabnya sampai. Walaupun asbabnya kesalahan 2-3 orang, tapi tetap juga dia sampai kepada kita. Dan hari ini kita mengalami proses yang begitu menakutkan. Daripada PKP, PKPD, PKB, PKPP, depan ni tak tahu fikir apa. Fikir-fikir ke, wallah alam, saya pun tak tahu, no. Makna kata kita berhadapan dengan ujian-ujian seperti ini. Apa yang saya nampak secara saya renung seorang-seorang, saya tak nampak ini hukuman daripada Allah untuk kita orang Islam, no. Kalau Allah nak hukum kita, bukan begini cara dia. Kalau Allah nak hukum kita atas dosa yang kita buat, Allah binasakan kita sekaligus. Tak ada tertinggal umat maju Islam di atas muka bumi ini. Sebagaimana umat-umat yang terdahulu yang Allah binasakan. Jadi saya ambil pendekatan Allah nak beri peringatan kepada kita sebelum dia sampaikan kepada kita azab yang lebih besar. Sebelum datang azab yang lebih besar, Allah nak suruh kita balik dengan makna bertaubat. Kalau mati pun mati dalam keadaan bertaubat. Tetapi tuan-tuan, syaitan yang orang lebih suka ikut dia. Walaupun keampunan daripada Allah tu luas sebesar langit dan bumi, seluas langit dan bumi, sebagaimana Allah sebut sendiri dalam satu hadis kursi, ketika mana iblis kata, qala iblis ayyu rabb la azalu aqwi bani adam ma damat arwahum fi ajsadihim. Ni janji iblis ni. Iblis kata, Tuhan, dia panggil Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dia panggil Tuhan, aku ni akan sentiasa cesakkan anak Adam. Aku akan buat, walaupun dia ada dalam musibah, aku letakkan satu benda yang dia menyebabkan dia seronok. Dia tak ingat kat engkau, wahai Tuhan. Meskipun dia dalam musibah, ya, aku akan jadikan dia seronok sedia, kan? Selama mana
ruh dia, nyawa dia duk ada dalam jasad dia. Makna kata lepas ruh kita pisah dengan jasad, iblis tak hendak, tak teringin dah kat kita. Lantak hang dia kata, mu aku dia kata. Tapi kalau masih berada dalam diri kamu, tubuh badan kamu, kata iblis, aku akan pastikan kamu duk teman aku dalam neraka. Tah muka bumi aku cantikkan apa yang tidak cantik, tetapi yang cantik aku tidak cantikkan. Akhirnya ramai yang ikut. Tetapi apa yang Allah sebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah kata bagaimana tuan-tuan? Allah kata la azalu aghfiru lahum. Aku sentiasa mengampuni mereka. Siapa mereka? Manusia dan jin. Aku sentiasa mengampuni mereka mastaghfaruni, selama mana mereka memohon keampunan kepadaku. Isunya hari ini dalam keadaan PKP ni yang kita duk tengok ujian, kematian, kesakitan dan sebagainya ni tuan-tuan, kelaparan, hilang kerja, hilang pendapatan, rosak betul, rosak ni dan sebagainya tuan-tuan. Adakah umat Islam pakat bangun malam sembahyang mohon ampun kepada Allah? Realitinya yang tak puasa berbangga dengan tidak berpuasa. Sebab dia anggap penyakit ini adalah tangan-tangan manusia. Dia tak anggap penyakit ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak semayang, tuan-tuan tak payah tanyalah. Kalau sebelum ni pun dia tak semayang, hari ni pun dia tak semayang. Yang tak main kuliah, tuan-tuan tak duk carilah. Sebelum ni pun dia tak main kuliah, hari ni saya tengok orang sama juga main kuliah. Tidak tuan-tuan. Maknanya orang yang sama juga yang berhajat, yang berhadap mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain serupa tu lah perangai dia. Tambah lagi hari ni tuan-tuan sembahyang Jumaat. Tak ada dah kelonggaran untuk tidak hadir solat Jumaat. Tapi dak, tetap juga tak datang sembahyang. Pasalnya alasannya PKP. Bolehkah kita mengatakan PKP adalah alasan untuk menggugurkan solat Jumaat? Tak boleh. Hari ni kerajaan suruh kita sembahyang. Dulu tak apalah, kerajaan larang kita sembahyang. Orang yang tak pernah sembahyang Jumaat, tiba-tiba kerajaan tak bagi dia sembahyang Jumaat, seronoklah dia. Oh, hari ni kerajaan tak sembahyang, tak bagi aku sembahyang. Kerajaan rupanya tak tahu, selama ni memang aku tak sembahyang, dia kata. Tiba-tiba hari ni tak suruh, tak bagi aku sembahyang, seronok aku, dia kata. Hari ni kerajaan suruh kita sembahyang. Cuma risikonya kena beratur lah. Tapi saya rasa sini tak beratur kot. Beratur juga ke? Pelah beratur juga. Yang jemuk, yang agak kita kecewanya apabila orang beratur, dia kecewa dalam dalam beraturnya tadi. Dia kata Allah kena beratur panjang. Lah kali dia balik tidur di rumah, senang settle masalah. Tuan-tuan, pasal apa dia gagalkan diri dia sedangkan dia wajib sembahyang? Kerana beratur. Kenapa dia tak mau beratur? Kerana beratur bagi diri dia saat dan ketika itu adalah tidak memberi faedah. Sebab tu tak mayang Jumaat. Belah Penang tu tuan-tuan, nak mayang Jumaat kena beratur. Kena beratur. Panjang, tengah hari dah pi lambat badan muka. Nak pi awal, nak masuk awal pi pukul 12. Ni pukul 1 hang tergedik-gedik baru pergi, padan panjanglah beratur. Dia kata beratur tak wajib sembahyang, balik rumah settle masalah. Mana boleh begitu? Kenapa dia tak sanggup tunggu dalam beratur? Kerana beratur dia itu adalah beratur yang tidak memberi manfaat bagi diri dia. Tapi cuba bayangkan, kalau sekiranya beratur itu memberi manfaat bagi diri dia, agak-agak dia tunggu tak? Tuan-tuan biasa terima tak bantuan prihatin? Bagus kerajaan kita tuan-tuan. Biasa terima biasa tak puji kerajaan, tapi pasal apa kuliah hari ni puji? Saya pun tak tahu. Kan? Bagus kerajaan kita bagi. Tiba-tiba ada hamba Allah tu tak berdaftar dengan lembaga hasil dalam negeri. Dia pun komplain, kerajaan tak bagi duit. Kerajaan kata mainlah lembaga hasil. Lembaga hasil buka pejabat pukul 9. Agak-agak pukul berapa dia pacak depan lembaga hasil? Dia pacak pukul 7.30 lagi. Pok Gad pun keliru. Ni nak main kerja Pok Gad ke apa ni? Entah tak. Selagi tak dapat duit dia tunggu dah. Dia sanggup beratur tak? Sangguplah. Pasal apa? Sebab memberi manfaat bagi diri dia. Sama lah orang nak ambil bantuan sara hidup. Sanggup tak tunggu di bank? Tak biasa.
Sanggup. Pasal apa? Sebab ada manfaat bagi diri dia. Tapi apabila berkaitan dengan urusan agama Allah, tak boleh tunggu. Allah uji kita. Allah nak tengok kita ni beriman ke tidak. Kalau orang tu istiqamah dengan agama Allah, tak ada masalah. Pandai tak pandai dia tunggu. Allah cuma nak kita balik bertaubat kepadanya. Itulah teguran dia. Selagi kita tidak bertaubat, tuan-tuan, yakinlah kita usaha macam mana pun usaha tu perlu. Kita ikhtiar bagaimanapun penyakit ini tidak akan diangkat oleh Allah. Usahalah bagaimana, tapi kalau orang tak mau bertaubat, maka tak jadi. Pemimpin kita dah tunjuk contoh cara bertaubat. Setiap hari dalam TV tunjuk kita punya Perdana Menteri berdoa, tuan-tuan. Satu model yang cukup baik. Ikut cara doa pun sudah memadai dah. Nak tunjukkan kepada Allah yang kita nak balik, yang kita nak bertaubat kepada dia. Cukup simple. Kalau nak dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, ni saya nak bandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Contoh, tuan-tuan, ada. Kalau kita benar-benar nak ikut syariat umat-umat yang terdahulu, taubat mereka cukup berat. Dia tak serupa dengan taubatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil satu kisah. Tuan-tuan boleh tengok dalam hadis kursi. Himpunan hadis kursi ada menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Musa As-Samiri. Tuan-tuan kenal tak Musa As-Samiri? Pernah jumpa tang mana? Tapi kita tahulah cerita dia kan. Bagaimana dia mengambil bekas tapak kaki para rasul terdahulu. Debu tanah tapak Nabi tu, kaki-kaki Nabi terdahulu ada debu tanah. Dia ambil. Kemudian dia bina binatang. Seekor lembu daripada emas dan sebagainya. Sehingga membentuk seekor binatang. Maka dengan keberkatan yang Allah berikan kepada tapak kaki para Nabi kesan, maka lembu tak boleh bercakap. Dia panggil tabarruk. Keberkatan. Contoh seperti Allah sebut dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yaqub buta. Satu hari anaknya Nabi Yaqub kena tangkap. Penangkapnya Nabi Yusuf AS. Tapi mereka tak kenal siapa Nabi Yusuf. Sebab mereka anggap Nabi Yusuf dah mati, dah wafat satu ketika dulu. Tapi Nabi Yusuf kenal mereka. Tambah lagi adik bongsunya nama Bunyamin. Nabi Yusuf bagi baju dia, pergi suruh bagi ke ayah dia, pergi tak atas muka ayah dia. Tuan-tuan, akhirnya ayah dia, yakni Nabi Yaqub AS, boleh melihat semula. Ini orang panggil tabarruk, keberkatan. Apatah lagi kalau tuan-tuan boleh pegang sendiri jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh pegang rambut yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak keberkatan di sana. Sebab Nabi kita Muhammad adalah Sayyidul Anbiya dan juga Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun balik. Ramai orang duk sembah patung tadi. Bani Israel ramai duk sembah patung tadi. Bergaduhlah Nabi Musa SAW dengan Musa Samiri. Akhirnya patung kepunyaan Musa Samiri ini dicampak masuk ke dalam sungai. Maka apa yang berlaku adalah wajah-wajah penyembah, orang hak duk sembah patung tadi, tukar jadi kuning. Ramai. Depa ni apabila jadi kuning, tuan-tuan, depa takut. Pasal apa depa takut? Sebab mereka adalah golongan yang telah dan melihat mukjizat Nabi Musa alaihi salam dengan mata mereka sendiri. Dan mereka tahu ini azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Beza kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak pernah tengok mukjizat Nabi Muhammad secara live. Tidak, kita tak pernah nampak bulan terbelah. Yang kita tahu bulan semakin mengambang dan menyatu hari ini, tuan-tuan, tak? Dan kita juga tak pernah tengok air keluar daripada tangan yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah makan kenduri yang selagi puyuk tak angkat, tudung puyuk tak angkat, lauk tak habis. Yang kita tahu ramai orang mari cepat habis lauk, betul tak, tuan-tuan? Tu yang kita tahu.
Maknanya mukjizat Nabi kita tak nampak. Yang kita sedar hanyalah adanya Al-Quran di sisi kita. Tu pun ada jarang orang baca. Al-Quran yang menceritakan perkara yang 1400 tahun dahulu orang tak tahu. Sampai zaman moden ni baru orang tahu. Contohnya anak dalam kandungan yang bertukar daripada mani kepada darah kepada daging sampai dilahirkan. Dulu 1400 orang tak tahu proses tu. Apabila datang pengkaji-pengkaji, mereka mengatakan begini cara dia. Apabila kait dengan Al-Quran, Al-Quran telah menceritakan 1400 tahun yang lalu. Ada satu orang ahli angkasa Cina, dia naik ke langit, dia naik ke angkasawan, dia langit ke angkasa tuan-tuan. Dia dengar di angkasa tu, dia rakam suara bunyi orang buat macam ni. Bunyi orang buat macam ni. Mana ada orang atas tu? Kalau ada pun bukan kerja dia nak pergi ketuk atas tu tuan-tuan. Tak, bukan kerja dia nak pergi ketuk. Dia rakam tuan-tuan. Maka dia kembali ke muka bumi, dia pergi cerita ke orang, dia kata aku telah menemukan suatu suara di angkasa lepas yang berbunyi seperti orang mengetuk. Maka dia berbangga dengan penemuan dia sebab dia orang pertama. Jopo dengan orang Islam kata bukan, kami tahu lama dah. Tu bunyi bintang tu. Dia ada cerita, dia kata akulah orang yang pertama bunyi bintang berketuk. Kerja bintang adalah mengeluarkan bumi ketuk. Katanya orang Islam, aku tahu lama dah. Sebab di dalam Al-Quran ada satu surah yang menyatakan bintang pengetuk. At-Tariq. Tuan-tuan tengok. Maknanya Al-Quran dah cerita 1400 tahun yang lalu. Itu mukjizat, tapi orang Islam tak bangga. Orang Islam tak bangga dengan Al-Quran. Orang Islam yang baca Al-Quran adalah orang yang sebelum ni dia baca. Orang yang memang sebelum ni dia baca dah. Tapi dalam PKP ni kita diuji, dia tak baca Al-Quran. Tak ada keinginan nak pandai baca Al-Quran. Tengok tuan-tuan dah. Ini umat Islam hari ini. Mukjizat yang dipertontonkan oleh Nabi Musa AS itu dia nampak. Tuan-tuan, Nabi Musa menggunakan tangan dia, tungkatnya tuan-tuan, dia belah laut. Depa tengok tak? Lari daripada Fir'aun, lautan sudah, dia kata, Musa hang penipu, hang suruh kami lawan, hang suruh kami lari. Lah ni kau bawa kami di jalan yang buntu, tak nak pergi mana dah. Allah wahyukan Nabi Musa belah laut tuan-tuan, depa dapat cross pergi ke sebelah sana. Pernah tak tuan-tuan jumpa orang Melayu hari ni yang boleh belah laut? Pergi duduk kat tu Tanjung dengan seberang perai, pergi belah laut, nampak Travelling Wain. Contohlah kan. Nampak tak tuan-tuan? Tak ada. Sebab tak ada orang yang boleh belah. Nabi Musa AS dengan umat dia sangat lapar. Sangat lapar tuan-tuan. Di tengah padang pasir. Umat dia minta bagi makanan. Nabi Musa minta turun makanan daripada langit. Itu mukjizat. Kita kalau boleh tak petik ayam golek jatuh daripada langit, orang kata tak besar ni. Tak tuan-tuan. Piramli tak? Memang dia pakai apa tu? Alah, apa tu Piramli tu, cerita apa-apa? Pakai ni sih. Keluar penuh makanan. Allah. Kalau ada kita beli satu benda tu. Tak kena kalau nak kerja musim PKP. Ayam golek datang. Tuan-tuan tak? Maknanya depa tengok kehebatan yang Nabi Musa AS. Saat Nabi Musa menghayungkan tongkatnya, maka keluarlah ular yang besar, sehingga as-sahir, tukang-tukang sihir sajidun, pakai sujud belaka pada Nabi Musa AS. Adakah mereka tidak takut saat wajah-wajah mereka bertukar menjadi kuning? Takutlah. Datang kat Nabi Musa AS. Faqalu, jamak, ramai. Maka mereka semua berkata, faqalu, Bani Israel. Nabi Musa seorang, Nabi Harun. Dengan Nabi Harun. Faqalu, hey, li Musa. Pakai, wahai Musa. Maka mereka berkata, hey Musa, ma taubatuna. Tunjukkan kepada kami cara kami nak bertaubat. Sini, azan kena berhenti kan? Sama. SOP kan? Tu. Hai Musa alaihissalam, kau tunjukkan kepada kami, ni permintaan daripada umat Nabi Musa,
bagaimana kami nak bertaubat daripada perbuatan kami yang telah menyekutukan Allah dengan menyembah patun As-Samiri. Qala yaqtulu ba'dukum ba'dha. Nabi Musa kata, hampa betul ke nak taubat? Betul. Hampa kena saling berbunuh-bunuhan di antara kalian. Berat tak syariat Nabi Musa AS? Hampa kena bunuh, geng-geng hampa yang ada ni, hampa kena bunuh. Sebut saja perkataan begitu, fa akhazu as-sakakina faja'ala rajulun yaqtulu abahu wa akhahu. Maka pakai ambil pedang, pakai ambil pisau, pakai ambil benda-benda tajam. Maka jadilah satu orang anak pergi bunuh ayah dia. Masa dia duk tikam ayah dia, dia tikam ayah dia, adik dia main tikam. Bukan sebab nak bela ayah dia, sebab dia perintah bunuh. Dia tak kira siapa dah. Mak dia pun dia bunuh. Bukan adik ni pergi bela mak, adik ni pula pergi bunuh abang. Bukan sebab bela mak, sebab perintah kena bunuh. Dia tak peduli tu siapa dah. Mak dia ke adik-beradik dia ke sepupu dia, dia tak kira. Dia pakat bunuh. Wala yubali, kata Nabi SAW. Siapa pun tak peduli dah waktu tu. Kira bunuh sungguh-sungguh. Man kutila hatta min kutila minhum. Duk bunuh di antara mereka sab'una alpan. Kata Nabi, duk ada 70,000 orang. Ramai tak ramai tuan-tuan, satu hari mati tu dah ada 70,000 orang. Baru satu hari mati. Dalam keadaan berbunuh-bunuhan di antara mereka. Tak berhenti. Bunuh. Tak makan, tak minum. Kerja dia bunuh je tuan-tuan. Mai umat hari ni dia kata ini satu kezaliman. Confirm. Orang lah ni kalau tengok ni, ni zalim ni. Ni bukan zalim, ni syariat. Perintah, tak ada yang zalim di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Semua ni adalah hak dia, bukan hak kita. Sehingga mencecah 70,000, maka datanglah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Musa AS memberhentikan pembunuhan tersebut. Maka Nabi Musa pun berkata, yang mati diampuni, yang hidup diampuni, yang dibunuh diampuni, yang kena bunuh diampuni. Settle tak tuan-tuan? Settle di dunia, selamat di akhirat. Kita tak mau tak settle di dunia, tak settle di akhirat. Ini yang berlaku pada umat-umat yang terdahulu. Adakah umat Islam pada hari ini perlu seperti ini? Tidak pun. Tak perlu pun kita dipanggil seperti ini. Yang perlu adalah perbaiki diri kita, kerana tumpang Allah bagi umur yang panjang, sepatutnya amalan kita lebih panjang. Macam mana tuan-tuan nak tahu umur tuan-tuan panjang? Macam mana agak-agak cara kita nak tahu? Sebab perjalanan masa ni kita tak sedar tu. Kehidupan kita berjalan masa daripada satu hari ke satu hari, satu detik ke satu detik, kita tak rasa. Tuan-tuan, PKP yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada bulan 3, rasa lama ke sat saja berlaku. Hari ni tuan-tuan duduk pada tanggal 8 hari bulan. Tuan-tuan ingat tak tanggal 18 hari bulan Mac 2020, hari ni ada 8 hari bulan Julai. Peristiwa yang berlaku tu rasa sat ke lama dah berlaku? Sat kan? Cuba masa tuan-tuan duduk waktu tu, seminggu tak boleh rumah, tak boleh keluar daripada rumah. Berbuih mulutnya, tak boleh sakok tuan-tuan. Tidak. Orang perempuan ni jenuh cari menu nak masak. Lah kali tak masak apa, masak rebus air je. Nampak dah tuan-tuan. Tapi hari ni apabila masak tu, sat je tuan-tuan. Sat je masak. Rupanya baru saja berlaku. Maknanya itulah perjalanan kehidupan kita tuan-tuan. Baik, dengan umur yang panjang, sepatutnya dia dipenuhi dengan kebaikan, dengan amal soleh. Sepatutnya begitu. Macam mana kita nak tahu yang umur kita meningkat? Dan amalan yang kita buat semakin teruk, macam mana kita nak tahu? Nak tahu, tengok hari kelahiran kita. Orang putih kata happy birthday. Betul tak? Tuan-tuan tengok, masuk saja hari jadi kita. Katakanlah esok hari jadi kita, umur kita berapa? 61 tahun contoh. Bagaimana sambutan kita pada hari 61 tahun? Adakah kita pakai topping muka dengan topi hak panjang tu?
Lepas tu tiup belum. Happy birthday to you, happy birthday to you macam tu kau. Kalau hak tu memang tak sedar diri lagi. Ataupun kita sujud syukur kerana dipanjangkan oleh Allah umur kita. Maka kita meningkatkan ibadah kita. Sebab umur kita semakin meningkat ni tak ada masa dah. Kan kita ada masa dah. Tuan-tuan kena ingat umur tuan-tuan dengan saya ni bukan 15 tahun muda ni. Siapa dia makin depan makin muda? Angkat tangan. Nak ambil sikit ilmu. Takut Abang Mat makin muda, tak tahu. Ustaz saya makin muda Ustaz. Kan? Ke depan kita kau itu bukan 15 tahun yang lepas. Buktinya kalau tuan-tuan berlari waktu tuan-tuan 15 tahun lepas, tuan-tuan boleh berlari dalam 1 minit contohnya dah. Hari ni jarak yang sama belum tentu tuan-tuan boleh sampai dalam 1 minit. Kan? Tuan-tuan tengok isteri tuan-tuan lah. Makcik-makcik kita. Dulu suami panggil macam Jet Li, cepat terbang sampai. Masa 20 tahun yang lepas. Suami tak buka mulut lagi. Ya bang, saya siap sampai. Ui, hebat. Hari ni panggil 10 kali pun tak dengar. Bukan tak dengar, dia nak bangkit tu tuan-tuan. Dia nak bangkit tu. Jalan macam King Kong nampak. Sungguh tak sungguh? Nak ceritanya 15 tahun yang lepas dengan sekarang tak serupa. Apabila tak serupa, inilah masa yang Allah beri kepada kita. Sembahyang malam bagaimana, baca Quran bagaimana. Tu yang isi kita dalam happy birthday kita. Qabliyah kita bagaimana, ba'diyah kita bagaimana. Qabliyah sebelum subuh yang Nabi kata seluruh alam ini kepunyaan dia. Duha kita bagaimana. Kita check point, kita check balik. Aku ni bagaimana ya? Tuan-tuan. Masuk je happy birthday kita, hari ulang tahun kita, kita cek amalan kita sebelum dengan selepas. Kalau sebelum dan selepas itu lebih, kalau selepas itu lebih baik daripada sebelum, kita adalah orang yang beruntung. Tapi kalau sebelum lebih baik, selepas lebih teruk, rugi. Tapi yang paling rugi dan menyebabkan kita menyesal adalah apabila sebelum pun teruk, selepas pun teruk, tiba-tiba saat Allah cabut kesihatan, Allah cabut remaja kita, Allah cabut kekuatan kita, waktu itu kita dah tak berdaya dan tak bermaya. Dikala itulah kita baru nak mula sembahyang, barulah terketak-ketak nak pi ambil ayat sembahyang, barulah terketak-ketak nak ikut baca Quran. Sedangkan mata pun dah tak nampak, lidah pun dah telo, telinga pun tak dengar tu imam baca apa pun tak dengar. Nak main surah pun mata pun tak nampak. Pada waktu itu kita menyesal. Dan menyesal yang paling besar adalah apabila kita mati dalam keadaan kita tidak beriman kepada Allah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Allah sebut dalam Al-Quran. Nak cari reda dia, yang pertama amanu, yang kedua wa amilus salihat, buat amal soleh, dan yang ketiga berpesan-pesan pada kebaikan, berpesan-pesan dengan kebenaran, dan yang keempat berpesan-pesan dengan kesabaran. Sebab itu musannif kata berdasarkan hadis ini, kadang-kala kadang-kala kita bahagia, kadang-kala kita derita. Cerita tentang malaikat ni tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, wan nazi'ati gharqa, wan nazi'ati gharqa. Malaikat ambil nyawa itu dengan cara yang kasar. Ini kita tak mau. Bagaimana kita boleh mengetahui malaikat mengambil cara yang kasar? Pasal di dunia dia mensia-siakan waktu. Pasal di dunia dia tak jadi seperti mana yang dikehendaki orang-orang yang beriman. Pasal di dunia dia tak pernah buat amal soleh. Pasal di dunia dia tidak pernah pesan tentang benda-benda kebenaran. Pasal di dunia dia tidak pernah berpesan pada tentang perkara-perkara kesabaran. Tetapi yang sebaliknya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan satu keseronokan, wan nasyitati nashta. Allah janjikan malaikat datang kepada dia, malaikat ambil nyawa dia dengan penuh kelembutan. Beza dua keadaan. Itu pilihan kita. Nak pilih dalam keadaan kesengsaraan, itu berada di tangan kita. Nak pilih dalam keadaan kegembiraan, mati dalam keadaan seronok, itu dalam kegembiraan kita.
Nanti kita akan jumpa satu bab tentang dahsyatnya sakaratul maut. Diceritakan oleh Tuhan punya kitab, satu golongan daripada Bani Israel berjalan di satu kuburan. Maka mereka berkata, bagaimana kalau kita mohon kepada Allah? Mereka ni orang-orang soleh daripada Bani Israel. Kita mohon kepada Allah supaya Allah bangkitkan satu orang daripada kubur. Ternyata apa yang mereka doakan Allah makbul. Maka dibangkitkan satu orang daripada kubur. Orang tu pitanya dia, hampa nak apa daripada aku? Hampa nak apa daripada aku? Satu wakil daripada Bani Israel pitanya, bagaimana keadaan kamu selepas hari kematian kamu? Mana kata mula-mula hari mati itu bagaimana? Katanya, mayat yang bangkit ni bukan zombie tuan-tuan lah. Kata mayat yang bangkit ni, aku dah mati 50 tahun yang lalu. Tapi hari ni sakitnya sakarat tu masih lagi ada pada hati aku. Maknanya tuan-tuan, nak gambarkan kepada kita kesakitan pada kematian, yakni dengan makna sakarat adalah satu benda yang benar. Aisyah radhiyallahu anha pada mulanya dia agak cemburu kalau tengok orang mati. Pada mulanya ma aghbitu bi ahwin, ma aghbitu bi hauni. Katanya Aisyah, aku sekarang ni aku tak kisah dah dengar mudahnya, dengar ringannya orang mati. Tapi dulu aku cemburu tengok orang mati. Aku dengar dia tu mati, Allah mudahnya macam kita lah. Tuan-tuan ada kawan dekat Padang Serai. Semalam tuan-tuan minum kopi dengan dia. Pagi-pagi ni tuan-tuan bangkit daripada tidur, tuan-tuan dengar telefon, orang perempuan dia kata, abang, suami saya dah mati. Allah mudahnya dia mati. Betul tak? Tuan-tuan tahu tak dia duduk sengsara saat nak mati tu? Kawan kita, orang taman kita, kita ajak dia mengopi sama-sama, kita balik, dia pun balik. Baru duduk saat orang kata berita kematian jiran kita, lorong sekian-sekian. Tak mau sebut lah, kau mati sungguh nanti. Tak, jauh sekian. Meninggal dunia. Lah baru sazat 5 minit aku duduk minum air kopi dengan dia kat masjid. Allah mudahnya mati malam Jumaat. Allah mudahnya Allah bagi dia mati. Tuan-tuan, betul ke mudah mati? Betul ke? Katanya Aisyah, aku juga cemburu pada satu hari tengok orang mati-mati. Tapi aku bila tengok bisyaddatil mauti Nabi, apabila Nabi mati juga mengalami sakarat yang demikian rupa, maka aku tak hirau dah. Rupanya mati-mati ni sakit. Kan Nabi diceritakan celup air basuh muka. Celup air basuh muka. Fatimah kata ayah seksanya. Sayyidatina Fatimah kata ayah seksanya. Nabi kata lepas ni tak ada dah seksa. Tuan-tuan, lepas ni tak ada dah seksa. Sebab itulah ulama selalu mengajar kita membacakan doa ini. Allahumma hawwin alaina au alayya bisakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami. Sama ada ringankan kami pada berhadapan dengan sakaratul maut. Katanya perumpamaan para ulama apabila menyebut tentang wan nasitati nasta, ringannya para malaikat mencabut nyawanya dengan perlahan-lahan, kata ulama seumpama satu orang mengambil rambut daripada tepung yang diletakkan di dalam bekas. Dalam bekas tu ada tepung. Kalau tuan-tuan pergi curah macam tu, itu orang panggil kasar. Maka nak ambil rambut dalam tepung tu, dia belek dengan celah kali dia angkat tepung. Mudahnya dengan lemah lembut. Itu perumpamaan yang diberikan oleh para ulama. Baik tuan-tuan, hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya yang kita bacakan tentang kadang membawa kesengsaraan dan kadang membawa kebahagiaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana nadhirun wal mautu al mughirun was sa'atul mau'idu. Aku ni pemberi ingat. Itu khidmah Nabi. Ana nazirun, aku ni pemberi ingat. Tidak, Nabi pemberi ingat betul. Apa Nabi suruh kat kita? Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Pecahan daripada taat kepada Allah, taat kepada Rasul tu kena mengaji banyak. Tuan-tuan, pecahan daripada apa yang kita nak kena taat pada Allah, apa yang kita nak kena taat pada Rasul, itu kena mengaji. Maknanya siapa yang beri ingat ni? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda datang menukarkan akidah yang sesat kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang kafir tanya, hang kata Tuhan, Tuhan siapa Tuhan? Kami Tuhan adalah juga namanya Lata, nama dia Uzza, nama Mana, nama Laila, nama Asih. Itu Tuhan-Tuhan kami. Tuhan zina namanya Asih, yang jantan namanya nama Asih, yang perempuan namanya yang perempuan nama Laila. Tuhan perang, Tuhan beri rezeki, Tuhan macam-macam Tuhan kami dah. Tuhan kamu siapa? Kul huwallahu ahad. Katakanlah, hai Muhammad, Tuhan kamu adalah Allah yang esa, dengan makna tidak berbilang-bilang, esa satu sahaja. Apa beza ahad dengan wahidun? Pernah tuan-tuan dengar istilah ni tak? Ahad, wahidun. Kalau anak-anak kita dia mengaji sekolah, wahidun satu, isnani dua, salah satu tiga. Ahad maknanya esa, tak ada yang lain. Wahidun, ada nama wahid tak sini? Tak ada, no? Wahidun satu, jadi dua, jadi tiga, jadi empat. Sebab tu dalam Al-Quran kalau ada perkataan wahidun, mesti sebelumnya ada perkataan ilahun. Kalau ada wahidun, mesti ada perkataan sebelumnya adalah ilahun. Wa ilahukum ilahun. Segan nak menyebut, no? Wa ilahukum ilahun. Mesti ada perkataan sebelum wahidun adalah ilahun. Nampak tak tuan-tuan? Itu beza ahad dengan wahidun. Jadi kalau nak sebut Allah tu bagaimana? Wahidun ke ahad? Ahad lah. Ahad tu dah tak ada apa lagi dah. Dia saja, tertolak segala yang lain. Tak kira siapa dia, tak ada. Sama ada pada zat ke atau pada yang lain. Tak ada dah. Sama ada berkapuh ke, tersusun ke pada zat, tak ada. Dia saja-saja dan tak ada Tuhan yang serupa dengan dia. Itu dinamakan ahad, tuan-tuan. Baik. Kematian adalah suatu yang mengubah daripada hidup kepada mati, hidup semula. Itu nama ubah. Mengubah daripada bekerja, beramal, kepada sudah tidak bekerja, sudah kepada tidak beramal. Atas muka bumi kita semayang, di alam barzah kita tak ada kena semayang dah. Merubah daripada hidup jahat atas muka bumi dengan kesenangan, di akhirat besok ubah jadi sengsara di akhirat besok. Ubah di atas muka bumi ni susah sungguh-sungguh. Tuan-tuan tak? Susah sungguh-sungguh. Penat sungguh-sungguh. Pukul 4 pagi bangkit semayang tahajud. Orang lain lena tidur. Subuh pun kadang-kadang tak mau. Tapi orang ni bagus semayang pukul 4 pagi bangkit. Mai masjid pula, naik motor, Honda Cup, motor pun tak ada lampu, tuan-tuan. Nak cerita semangat punya semayang. Ubah kehidupannya selepas dia mati kepada kehidupan yang lebih lapang, lebih luas. Maka inilah yang dikatakan pengubah kepada kehidupan sebelum. Dan akhirat itu dinamakan janji. As-sa'ah itu mau'idun, janji, iaitu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan makna kehancuran alam ini dengan digantikan alam baru. Maka dijanjikan orang beriman, wa basyiris sabirin, kau diberikan gambar gembira. Sebab tu Allah sebut wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfuthi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah kata, hei orang beriman, kau akan diuji, kami akan menguji kamu. Ini Allah sebut dalam Quran. Benda ni berlaku tak kita masa musim PKP? Berlaku. Ada orang Allah uji dengan khauf, dengan takut. Tuan-tuan, Allah uji dengan khauf, betul tak? Allah tak uji tuan-tuan dengan lapak dan sebagainya. Allah cuma uji kita takut. Sebab tu kita ikut SOP ni. Kerajaan kata kalau nak berhentikan COVID-19 kena ikut SOP. Maka kita pun ikut lah. Sebab apa? Pasal apa tuan-tuan tak ikut SOP ni? Saja ustaz. Tu kah? Pasal apa tuan-tuan ikut SOP ni? Mana orang sembahyang macam ni? Dah ustaz kena ikut. Pasal apa ikut? Kalau tak ikut ustaz, depa mai cek, tak boleh sembahyang. Takut kami ustaz, kami nak sembahyang. Faham tak? Kalau kami tak ikut, nanti berjangkit orang pergi kluster Masjid Nurul Saadah. Payah ustaz. Ada tak perasaan takut? Ada. Katakanlah ada satu hamba Allah nak sembahyang. Dia mai teh tu,
Pak baca 39.5. Tuan-tuan bagi dia ada mayang sini. Ha? Ha. Ada satu orang positif COVID, dia mai semayang sini. Tak apa main, tak apa. Kita ni hamba Allah semua masuk. Tuan-tuan bagi dah. Ikhlas saya tanya atas masjid ni. Ha. Kalau saya tahu ada seorang macam tu, saya lagi awal balik. Tak mau kita tak payah kuliah orang ni. Maknanya kita diuji dengan takut. Kita tak diuji dengan jangkitan. Ada orang Allah uji dengan juk, dengan lapar. Wal khauf wal juk, yang lapar. Tak ada makan. Sebab tu kena saling membantu. Kan? Duit ada kita bantulah apa yang patut. Masjid ada duit buat keluar bantu. Tuan-tuan tak? Dan Allah uji dengan kehilangan kerja, kehilangan harta. Allah uji ada orang yang mati disebabkan COVID-19. Terkesan dengan COVID. Hang kena macam mana? Adik-beradik aku mati. Pasal apa? Depa kena COVID. Kita tak kena, tapi depa kena. Dan Allah kata, tanam-tanaman, kebun tak jadi. Pasal apa? Musim PKP tak boleh pergi cucuk tanam. Katakanlah dia nak menoreh, tak boleh menoreh. Pasal apa tak boleh menoreh? Kerajaan tak bagi contoh. Maka dia hilang hasil pendapatan daripada kebun dia tadi. Allah uji semua tu dalam bentuk kadar yang berbeza. Allah uji kita dengan kadar begini sebab Allah tahu kita mampu. Allah uji mereka dengan kadar begini. Tapi di hujungnya janji Allah. Wa basyiris sabirin. Allah nak cerita kat kita di akhirat nanti. Kalau tak sempat di dunia kamu nak rasa, di akhirat nanti kamu akan dapat khabar yang gembira. Apa khabar gembira? Syurga yang mengalir air di bawahnya. Syurga yang ada bidadari padanya. Syurga yang ada keseronokan padanya. Syurga yang akan menyenangkan kita selama-lamanya. Siapa yang nak bagi itu? Allah Subhanahu wa taala. Noh. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu a'lam. Jadi kita bunti setakat itulah dulu tuan-tuan. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang kurang adalah kelemahan diri saya. Hakikat keseluruhan adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumati jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم